Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi luang kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama kita berhimpun pada malam ini dalam satu majlis ilmu yang mulia, majlis yang dinaungi oleh para malaikat. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan membincangkan berkenaan dengan satu perbincangan tentang ilmu-ilmu yang merupakan asas untuk menguasai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ilmu ni dia lebih kepada orang yang benar-benar nak menguasai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ilmu-ilmu agama yang lain. Mungkin bagi setengah-setengah kalangan, bagi orang yang hanya menimba sahaja, mana dia hanya mengutip apa yang sudah diperincikan, yang sudah dibahaskan oleh ulama, mungkin dia tidak memerlukan kepada ilmu ni. Tetapi kalau ada, itu adalah lebih baik. Dari segi pemahaman dan juga penguasaan itu lebih mendalam. Kita tengok kepada nota ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan semulia-mulia makhluk dan semulia-mulia rasul yang diutuskan oleh Allah Taala ke muka bumi. Dan di antara sebab kemuliaan baginda adalah kerana Al-Quran yang diturunkan kepadanya dan juga kerana ilmu hadis, kerana hadis yang merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Karena itulah Allah Ta'ala memberikan kemuliaan dan kebaikan yang banyak kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada sejauh mana mereka mendalami ilmu Al-Quran dan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah mahukan kebaikan yang besar untuknya, dia akan memberinya kefahaman yang mendalam di dalam agama. Kemudian di tempat yang lain, Nabi SAW bersabda, disebutkan kepada baginda tentang dua orang, salah seorangnya adalah abid dan seorang lagi adalah alim. Maka baginda bersabda, "Fadlul alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adnakum." Kelebihan ahli ilmu ke atas ahli ibadat adalah seperti kelebihanku ke atas orang yang paling rendah dari kalangan kamu. Mana ni kelebihan ahli ilmu, iaitu orang yang lebih memberikan penumpuan kepada ilmu berbanding dengan ahli ibadat. Tapi ahli ibadat tu yang melakukan ibadat berdasarkan kepada ilmu. Cuma dari segi penumpuan ianya, penumpuan lebih kepada ibadat, tidak kepada ilmu. Tu. Kalau ahli ibadat yang beribadat tidak berdasarkan kepada ilmu, yang tu memang rendah lagi lah. Ini maksudnya ahli ibadat yang sudah beribadat berdasarkan kepada ilmu. Jadi ini adalah dua contoh daripada begitu banyak hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang kelebihan ahli ilmu. Kalau kita nak bincangkan tentang kelebihan ahli ilmu, terutamanya ilmu agama, hadis-hadis berkenaan dengannya sangat-sangat banyak. Kalau tuan-puan hadirin hadirat ada buku ni, ini buku saya, syarah hadis tentang ilmu. Dalam buku ni syarah hadis bab ilmu sahaja, hadis tentang ilmu sahaja. Dalamnya adalah hadis-hadis tentang kelebihan ilmu, kelebihan orang yang belajar ilmu, ancaman kepada orang yang tidak beramal dengan ilmu dan sebagainya. Jadi yang ni kalau nak dapatkan adalah dengan saudara Hadi kita. Tapi buku ni pun tak banyak dah stok sebab habis. Tinggal sikit saja lagi. Untuk memahami ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW tersebut, maka semestinya mempunyai peralatan untuk menguasainya.
Nak betul-betul memahami dia, kena ada alat dia. Kerana itulah setengah ulama membahagikan ilmu itu kepada dua bahagian. Yang pertama yang dipanggil ilmul mabadi, iaitu ilmu asas. Dan yang kedua ialah ilmul maqasid, iaitu ilmu yang dimaksudkan atau yang menjadi matlamat daripada mempelajari ilmu yang pertama. Jadi ilmul mabadi itu, ilmu asas tu, tujuan belajar adalah untuk memahami ilmul maqasid. Ilmu maksud tu, ilmu yang merupakan matlamat. Seseorang itu tidak akan dapat menguasai ilmu yang kedua selagi mana dia tidak menguasai ilmu pertama. Ini kerana ilmu pertama, terutamanya ilmu nahwu, adalah merupakan muqaddimah kepada sesuatu yang wajib. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abdus Salam di akhir kitab Qawaidnya. Dia kata apa? Sesungguhnya menyebutkan diri dengan ilmu nahwu yang dapat ditegakkan kalamullah dengannya. Dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pendahuluan kepada suatu yang wajib. Kerana memelihara syariat itu adalah suatu yang wajib, yang mana ianya tidak dapat dielakkan kecuali dengannya, iaitu dengan ilmu nahwu. Jadi ilmu pertama iaitu ilmu mabadi, adalah ilmu-ilmu asas di dalam ilmu agama yang terdiri daripada ilmu bahasa seperti nahwu, saraf, i'rab, balaghah dan sebagainya. Ilmu aqli seperti mantiq, ilmu usul seperti usul fiqh, usul tafsir, usul hadis dan sebagainya. Manakala ilmu kedua pula ialah iaitu ilmu maqasid, adalah ilmu yang merupakan matlamat dari ilmu pertama. Iaitu ilmu-ilmu yang terdiri daripada ilmu tauhid, hukum-hukum, masalah-masalah yang disimpulkan daripada Al-Quran dan hadis Rasul. Dan semuanya adalah merujuk kepada untuk memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis. Namun begitu, bagi orang yang hanyalah mahu menjadikan pembacaan sunnah nabawiyah, kehidupan bersama khabar-khabar nabawi sebagai pemenuh hari-harinya, sudah menjadi suatu yang mulia dengan adat dan kebiasaan tersebut, walaupun tanpa menguasai kedua-dua ilmu tersebut. Tetapi bagi orang yang mahu mengkhususkan dirinya dengan ilmu sunnah nabawiyah ini, mengeluarkan kesimpulan atau fatwa daripada kalam Allah serta Rasul kepada awam, mengajar dan sebagainya, sangatlah tercela kalaulah tidak dapat menguasai kedua-dua bidang ilmu tersebut. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, mana di dalam perbahasan ni, mana ulama membahagikan ilmu itu kepada dua jenis, kepada dua bahagian. Yang pertama dia panggil ilmu mabadi. Ilmu mabadi ni alat, ilmu asas, nahwu, saraf, i'rab dan sebagainya. Itu dari segi bahasa saja. Kemudian dari segi ilmu-ilmu usul yang lain, usul fiqh, usul hadis, usul tafsir, qawaid fiqh dan sebagainya. Jadi semua ilmu-ilmu tu adalah penting di dalam menguasai Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penting. Sekarang ni orang agak kesedaran tu sudah, kefahaman tu sudah agak meluas di dalam persoalan ini. Kalau dulu lain. Dulu sampai bergaduh setengah-setengah tu. Bergaduh. Hak ni kata macam mengajar hadis, usul fiqh tak pandai. Hak pihak ni pula kata apa kena mengena usul fiqh dengan hadis. Jadi duk bergaduh, duk balas pula. Jadi bila pertanyaan yang sedemikian diajukan kepada saya kata bukan kata usul fiqh, usul tafsir pun kena pandai nak mengajar hadis. Maknanya nak menguasai betul-betul tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada tempat-tempat dia perlu kepada ilmu-ilmu alat tersebut. Perlu kepada ilmu tersebut. Jadi ilmu mabadi itu terdiri daripada ilmu tadi, ilmu alat tadi, ilmu asas tadi. Kemudian ilmu maqasid, iaitu ilmu yang menjadi matlamat seperti Quran, hadis, dan juga ilmu-ilmu yang telah disimpulkan walaupun telah dihuraikan oleh ulama-ulama, seperti tauhid, syarah-syarah hadis, tafsir. Jadi nak menguasai betul-betul memahami kitab-kitab tersebut, dia perlu juga. Sebab kadang-kadang kitab-kitab tersebut, cara perbahasan dia tu kadang-kadang dia sebut istilah-istilah aja. Mana istilah-istilah balaghah,
bahkan istilah-istilah mantiq tersebut. Tu. Kadang-kadang disebut iltizamiyah. Begitu je. Nak faham iltizamiyah tu apa makna? Dalam syarah hadis dia bahas, kita kata umpamanya dia bahas. Okey, iman dan Islam ini antara kedua-duanya adalah iltizamiyah. Tu. Jadi pening. Apa benda pula iltizamiyah? Jadi bagi orang yang tidak belajar ilmu mantiq, dia tak tahu dah ni apa makna. Antara iman dan Islam itu adalah iltizamiyah. Maknanya nisbatut talazum, nisbah talazum. Jadi nisbah talazum tu nak faham dia kena tahu ilmu mantiq. Tu. Baru tahu. Maksudnya dia nak cerita iman, kalau sebut iman mesti kena Islam masuk sekali. Kalau sebut Islam mesti kena iman masuk juga dalam tu. Tu. Itu contoh dia, itu di antara contoh. Tu. Begitu juga nak mengaji, nak menguasai tafsir-tafsir yang dibahaskan oleh ulama, terutama sekali tafsir-tafsir yang besar. Tafsir Baydawi ke apa ke, yang tu memang sangat-sangat memerlukan kepada ilmu-ilmu asas tu, ilmu-ilmu alat tersebut. Cuma seperti yang saya sebutkan di sini, persoalan ni bagi orang yang hanya mahu menjadikan hadis, mahu menjadikan pemahaman yang sudah dibahaskan oleh ulama berkenaan dengan isi kandungan Al-Quran sebagai bahan pembacaan semata-mata. Semata-mata dia nak hari-hari nak baca buku ni, tengok buku hadis, baca apa, syarah, yang orang ada syarah dah. Bagi mereka, bagi orang yang begitu sahaja, maka tidak menjadi satu kepentingan kepada dia untuk belajar ilmu ni. Walaupun belajar tu tetap baik belajar tu. Tapi nak kata menjadi satu kemestian, tidak. Sebab dia sekadar nak baca apa yang telah dijelaskan, apa yang telah dihuraikan. Ataupun dia hanya pergi nak dengar mengajar, seperti kita kata mari ke majlis ni Maulana Fakhrul Razi, dia dah berjelas dah. Dah hurai dah. Bukhari ke apa ke, dia dah hurai siap dah. Dia dengar, lepas tu dia ambil pengajaran tu, ambil kesimpulan tu. Lepas tu kalau dia nak sebut pada orang lain pun, dia sebut setakat tu je. Tak ada dah nak tambah-tambah huraian. Jadi bagi orang yang tahap itu, dia tidak menjadi satu kemestian kepada dia untuk menguasai ilmu-ilmu alat tersebut. Tapi bagi orang yang hija dia, mana dia nak buat kesimpulan daripada dalil, kesimpulan daripada nas, kemudian dia nak mengajar menjadi tempat rujukan kepada masyarakat, dia nak memahami kitab-kitab utama, nak memahami kitab-kitab tauhid, nak memahami hadis, memahami mana huraian berkenaan dengan Al-Quran, kitab-kitab tafsir, itu menjadi kewajipan kepada dia. Dia wajib kena menguasai ilmu-ilmu tersebut. 2 hari lepas, saya pun tak ingat, 2 hari lepas mungkin, hari saya pergi masuk dalam base TLDM tu, Navy. Masuk situ, kagak tu tunjuk pada saya satu buku. Apa dia panggil? Nasaih lil Ibad. Buku Melayu lah. Tulisan Nawawi Banten, Syekh Nawawi Banten. Jadi dia tunjuklah kepada saya, dia kata, "Ustaz, macam mana buku ni? Hadis-hadis tapi tak ada rujukan ni. Macam mana?" Saya pun buka tu tengok. Arba'atu Jawahir. Tak kena ni. Tengok bahasa pun boleh agak dah. Ini tidak hadis ni. Hadis salah nahu ni. Walaupun mungkin kita kata orang yang tulis tu salah nahu, salah tulis. Mungkin kita boleh kata begitu. Jadi kemudian saya tengok pula tak ada rujukan. Tak ada rujukan ni, tak kena ni. Saya pun ambil lah gambar tu, snap masuk Facebook. Saya pun tanya, tang mana tak kena nak kata hadis. Jadi ramai-ramai tu ada orang ni komen. Ada seorang, dia tu dia belajar engineering kalau tak silapnya di UIA. Tapi sekarang ni dia antara orang yang aktif, orang yang kuat dalam menguruskan kuliah-kuliah Maulana Asri dekat KL lah. Dekat KL. Tapi dia tu semasa dia belajar di Ma'had Muhammadi tu, memang dia sangat minat belajar bahasa Arab ni dengan nahu apa ke. Dia selalu datang kepada saya, jemput dengan saya, rujuk saya, macam mana ni Ustaz, kaedah ni macam mana, dia rajin. Dia boleh jawab. Dia boleh jawab. Mana antara hukum adat dan ma'dud. Mana dia boleh kesan di mana kesalahan tu. Jadi itu penting. Itu penting. Lepas tu ada juga seorang ustaz pondok tradisional. Dia cuba nak komen. Dia cuba nak condemn saya. Saya bagi. Maknanya dia tidak mahir dalam ilmu tersebut.
Jadi kita pukul dia balik. Jadi makna kemahiran tu sangat penting bagi orang yang duduk pada satu tahap, mungkin dia sebagai tempat rujukan, masyarakat rujuk kepada dia, maka sangat penting dia menguasai ilmu-ilmu tersebut. Yang ni saya banyak jumpa hal ni. Orang mari tunjuk macam mana ni ustaz buku Jawi ni. Hadis kau ni. Kita tengok bahasa tu pun kita tahu dah. Ini tak kena ni. Tu. Contoh macam apa Maulana Asri Yusuf. Dia kritik hadis Nur Muhammad. Nur Muhammad tu laulaka. Tak kena ni. Kita tahu dah, tak betul. Macam mana selepas daripada laula ada dhamir muttasil, tak kena, dia kena dhamir munfasil di situ. Jadi boleh agak dengan penguasaan ilmu-ilmu tersebut, maka kita boleh agak ini hadis ke tak hadis. Tu boleh agak di situ sahaja pun sudah boleh membezakan antara yang asli dan juga yang palsu. Tu. Yang tu insya-Allah tengok dalam sehari dua lagi. Tak cerita Nur Muhammad ni, insya-Allah saya akan update status tu. Kita nak sebut hadis itu dalam kitab mana. 2-3 hari lepas hadis tentang Nabi tak ada bayang. Saya update tu Nabi tak ada bayang. Saya buat mari hadis dia. Hadis dia dalam Usul Kafi, kitab Syiah. Bukan kitab Ahli Sunnah. Orang terkejut. Banyak perkara tempat kita. Itu satu hal. Ni tapi malam ni kita nak cerita berkenaan dengan ilmu asas, ilmu alat. Baik. Kepentingan ilmu alat dan kesan jika tidak menguasainya. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, untuk memahami hadis serta Al-Quran, seseorang itu mestilah mempelajari serta menguasai ilmu-ilmu asas, terutamanya berkenaan kaedah bahasa Arab. Kerana itu ulama-ulama Islam selalu memperkatakan tentang keperluan dan kepentingan tersebut. Di sini akan dikemukakan sebahagian daripada kata-kata ulama berkenaan dengan kepentingan tersebut. Antara dia oleh Imam As-Suyuti di dalam muqaddimah syarahnya kepada Takribun Nawawi. Selepas memuji Allah Ta'ala. Takribun Nawawi ini kitab usul hadis. Kitab mustalah hadis yang dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian Imam Suyuti buat syarah dia Tadribur Rawi. Syarah dia Tadribur Rawi. Ini salah satu daripada kitab usul hadis yang antara yang pentinglah dan menjadi sukatan, antara yang menjadi sukatan di dalam pengajian di sebelah India Pakistan. Jadi dia kata, ma'ama amadani Allah Ta'ala bihi minal ulum kat tafsir alladhi bihi yattali'u ala fahmil kitabil aziz wa ulumihi allati dawantuha walam asbiq ila tahririha alwajiz wal fiqh ala fahmil wal fiqh alladhi man jahilahu fa anna lahu rif'atu wat tamyizu واللغة التي عليها مدار فهم السنة والقرآن والنحو الذي يفتضح فاقده بكثرة الزلل ولا يصلح الحديث للحان إلى غير ذلك من علوم المعاني والبيان التي هي لبلاغة الكتاب والحديث تبيان. Di samping Allah Ta'ala telah mengurniakan dengan ilmu-ilmu kepadaku seperti tafsir yang dengannya dapat difahami kitab yang maha mulia. Ilmu-ilmunya yang telah dibukukan dan aku tidak mendahului dalam penulisannya. Fiqh yang mana orang yang jahil tentangnya bagaimana dia akan memperoleh ketinggian dan daya membeza. Bahasa yang merupakan paksi dalam memahami sunnah dan Quran. Nahu di mana pecah rahsia orang yang tiada ilmu nahu dengan banyak kegelinciran. Dan hadis tidak sesuai bagi orang yang banyak melakukan kesilapan di dalam nahu dan i'rab serta ilmu-ilmu yang lain seperti ma'ani dan bayan yang merupakan penjelas kepada ketinggian kitab dan hadis. Jadi di sini Imam Nawawi selepas daripada memuji Allah, dia berkata, di samping Allah Ta'ala telah mengurniakan dengannya ilmu-ilmu kepadaku seperti tafsir. Yang pertama, dia kata tafsir yang mana dengan tafsir dapat difahami kitab yang maha mulia. Itu satu. Mana Allah Ta'ala kurniakan ilmu tafsir kepada dia. Dengan ilmu tafsir itu dia dapat memahami Al-Quran. Ilmu-ilmunya yang telah dibukukan dan dapat memahami ilmu-ilmunya yang telah dibukukan. Dan aku tidak mendahului di dalam penulisannya. Mana ada orang yang lebih terkedepan lagi. Kemudian yang kedua, fiqh yang mana orang yang jahil tentangnya bagaimana dia akan memperoleh ketinggian dan daya membeza.
Ha, ilmu yang kedua. Kemudian bahasa yang merupakan paksi dalam memahami sunnah dan Quran. Sini dia nak ceritanya, di antara ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia iaitu ilmu bahasa. Ilmu berkenaan dengan bahasa. Dan di sini Imam Suyuti kata ilmu bahasa itu adalah merupakan paksi dalam memahami sunnah dan Quran. Di mana Imam Suyuti nak isyarat ilmu bahasa adalah merupakan paksi di dalam memahami sunnah dan Al-Quran. Kemudian nahu, di mana pecah rahsia orang yang tiada ilmu nahu dengan banyak kegelinciran. Jadi antara ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia iaitu ilmu nahu. Yang mana dengan ilmu nahu ni, orang yang tak ada ilmu nahu akan pecah rahsia dia. Bila berlaku banyak kegelinciran. Berlaku banyak kegelinciran di dalam mengajarlah, di dalam menuturkan hadis Al-Quran dan pembacaan kitab-kitab, banyak berlaku kegelinciran, maka pecahlah rahsia dia. Tahu dah lah. Tahu dah lah. Dan hadis tidak sesuai bagi orang yang banyak melakukan kesilapan. Hadis ini dia kata tidak sesuai bagi banyak orang yang melakukan kesilapan. Serta ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu ma'ani, ilmu bayan. Ini dalam ilmu balaghah. Ma'ani, bayan, badi' yang merupakan penjelas kepada ketinggian kitab dan hadis. Dengan ilmu ma'ani dan ilmu bayan, kita akan nampak ketinggian ilmu Al-Quran dan ilmu hadis Nabi SAW. Nampak tinggi Nabi bercakap. Mana Nabi bercakap ni bukan bahasa kapung. Bukan bahasa rendah-rendah, tidak. Nabi bercakap ni bahasa tinggi. Tahu mana? Tahu berdasarkan kepada ilmu balaghah. Ilmu balaghah, ilmu seni bahasa. Ilmu untuk nak menentukan ketinggian bahasa tu. Baik. Kemudian Jahiz menukilkan di dalam kitabnya bahawa Ayyub As-Sakhtiyani berkata, ini dia kata, Ayyub As-Sakhtiyani kata, ta'allamun nahwa fa innahu jamalun lil wadi' wa tarkuhu hujnatun lil syarif. Wa qala Umar radhiyallahu anhu ta'allamun nahwa kama ta'allamuna as-sunan wal fara'id. Belajarlah nahwu kerana ia akan mencantikkan orang yang rendah. Dia kata belajar nahwu. Nahwu ni asas yang paling utama, nombor satu dalam ilmu dia panggil basic bahasa Arab. Ilmu tata bahasa Arab. Ilmu tata bahasa Arab. Ini basic nombor satu, ilmu nahwu ni. Tu.
yang merupakan dalil-dalil hukum yang kedua. Sebab dalil hukum yang pertama adalah Al-Quran. Dalil hukum yang kedua adalah hadis. Itu baik. Jadi di antara asas kepada fardu kifayahnya ilmu tentang hadis Nabi. Ia mempunyai usul-usul, hukum-hukum, kaedah-kaedah serta istilah-istilah yang disebutkan dan dihuraikan oleh ulama-ulama, ahli-ahli hadis dan fuqaha. Penuntut, iaitu penuntut ilmu hadis, perlu mengetahui kesemuanya, dan pengetahuan tentangnya adalah selepas menguasai pengetahuan bahasa dan i'rab yang merupakan asas untuk menguasai hadis dan lainnya, kerana syariat yang suci ini datang dengan lidah Arab. Jadi di sini mana Ibnul Athir nak menjelaskan juga berkenaan dengan kepentingan ilmu bahasa Arab dan juga i'rab. Kemudian seterusnya di dalam Tawdihul Afkar, Muhammad bin Ismail As-Sana'ani dia kemukakan kata-kata imam bahasa Arab dan imam syair, iaitu Abu Sa'id Al-Asmu'i, tentang kebimbangannya terhadap penuntut ilmu hadis yang tidak mempunyai pengetahuan i'rab. Jadi nukilan dia seperti ini. Faqad rawayna 'anil Asmu'i qala inna akhwafa ma akhafu 'ala talibil 'ilm ay 'ilmil hadith idza lam ya'rif an-nahwa an yadkhula fi jumlati qawli an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Zada Zainuddin li'annahu lam yakun yulahhinu famahma ruwiyat anhu wala famahma rawaita anhu walahanta faqad kadzabta alaihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami telah meriwayatkan daripada Al-Asmu'i bahawa ia berkata, sesungguhnya perkara yang paling saya bimbangkan terhadap penuntut ilmu hadis, penuntut ilmu iaitu ilmu hadis, bila dia tidak mengerti ilmu nahwu, dia akan termasuk dari kalangan golongan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sesiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia menyediakan tempatnya di dalam neraka. Zainuddin menambah, kerana Nabi SAW bukanlah orang yang melakukan kesilapan di dalam ilmu nahwu. Bila mana engkau meriwayatkan daripadanya dan engkau melakukan kesalahan di dalam nahwu dan i'rab, maka sesungguhnya engkau telah berdusta atas nama Nabi SAW. Jadi sampai tahap tu. Mana ni seperti yang saya sebut tadi lah, terutama sekali orang yang mengajar, takut-takut dia baca tu tak kena. Sedangkan Nabi SAW bacaan dia, riwayat hadis dia menepati nahwu. Tiba-tiba dia riwayat hadis, baca hadis tidak menepati nahwu. Jadi takut-takut masuk dalam kategori orang yang berdusta atas nama Nabi. Sampai tahap tu. Tu di kalangan ulama ada yang mengatakan sampai tahap tu. Yang ni kalau kita dengar khutbah, Allah dengar khutbah agak banyak sangat. Banyak sangat. Jadi sepatutnya imam-imam yang nak baca khutbah tu, dia kena cek semuk dulu. Semuk betul-betul dulu, pastikan dari segi baris terutama sekali hadis, Al-Quran dan juga hadis. Kadang-kadang baris Quran pun tak betul. Baris Quran pun tak betul. Tu. Kalau kita dengar dalam radio IKIM. Dalam radio IKIM. Apa? Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasul bukan. Apa? Wa azwajuhu ummahatuhum tu. Allah tak ingat. Wa azwajuhu ummahatuhum. Tak dengar dia baca macam mana? Wa azwajuhu ummahatihim. Saya dengar apa kali, nak tegur macam mana tak tahu. Duk mai wa azwajuhu ummahatihim, wa azwajuhu ummahatihim. Tu baca ayat tu. Padahal salah. Wa azwajuhu ummahatuhum. Kalau kira dari segi i'rab kan, dia jadi khabar kepada azwaju tu lah, mubtada.
Radio tu, kok semua orang dengar. Guna internet seluruh dunia boleh dengar. Quran pun baca tak kena. Tu. Jadi kesimpulannya adalah di antara faktor yang boleh menyelamatkan seseorang itu daripada kesilapan di dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW adalah dengan mempelajari ilmu nahwu sehingga memampukannya untuk menguasai i'rab. Bahkan menguasai i'rab adalah merupakan antara ciri khusus umat Nabi SAW sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Suyuti di dalam Tadribur Rawi bahawa Hafiz Abu Ali Al-Jayyani berkata yang bermaksud Allah Ta'ala telah memberikan keistimewaan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan 3 perkara yang tidak pernah dikurniakan kepada orang sebelumnya, iaitu isnad, ansab dan i'rab. Tu. Sanak. Sanak ni mana sanak hadis itulah. Perbahasan berkenaan dengan sanak hadis, dengan keluar ilmu rijal dan sebagainya macam-macam. Kemudian ansab, ilmu keturunan, dan juga i'rab. I'rab ni ilmu hak tadilah. Berkenaan dengan kaedah tata bahasa Arab. Jadi itu adalah keistimewaan kepada umat Muhammad. Mana umat keistimewaan kepada kita sekarang ni lah. Keistimewaan kepada umat Nabi SAW. Sebab tu kena jaga sangat. Kena pelihara perkara ni. Tapi sekarang ni di kalangan orang Arab pun tak ambil berat dah. Tambah-tambah pula bahasa Arab pula jadi bahasa amiyah, bahasa kampung dah. Lepas pada tu di kalangan Arab sendiri pun bahasa tak sama. Orang Mesir pergi ke Iraq jadi jumpa orang Mesir, jumpa orang Iraq jadi macam ayam jumpa dengan itik. Tak faham apa benda. Padahal sama-sama Arab. Sama-sama Arab. Jumpa Syria pula apa benda pun tak faham. Tengok habis, rosak habis. Saya jumpa dengan orang Arab 2 kali jumpa. Seorang tak ingat di Pakistan, Atabah. Saya tegur dia dalam bahasa Arab. Dia tanya. Dia tanya, takallamta bil lughatil arabiyyah atau bil lughatil Quran? Kita termenung dengar. Dia tanya, awak ni bercakap dalam bahasa Arab ke bahasa Quran? Saya termenung. Macam mana dia tanya begitu? Jadi macam bahasa Arab dengan bahasa Quran tu tak sama dah. Lepas tu di Kelantan sekali, di Kota Baru. Jual shawarma. Penjual shawarma tu orang Iraq. Dia tanya begitu juga. Termenung saya dengar. Macam mana? Siapa tahap dia membezakan antara bahasa Arab dengan bahasa Quran? Jadi macam 2 bahasa yang berlainan. Tu siapa tahap tu? Habis. Ini semua kalau nak kira kat mana kerja penjajah lah ni semua ni. Kerja penjajah. Salah satu daripada matlamat dianya, tujuan dianya untuk menjadikan orang Arab tu tidak bersatu. Tidak bersatu. Dah sama sendiri pun tak faham. Jumpa senyap jadi gitu. Jadi tidak bersatu dengan cara begitu. Baik. Nombor 2. Contoh-contoh kepentingan ilmu alat di dalam memahami hadis dengan mendalam. Tidak menguasai ilmu alat adalah merupakan antara faktor yang menyebabkan seseorang tidak dapat menguasai pemahaman terhadap sesuatu hadis dengan mendalam. Di sini akan dikemukakan sebahagian daripadanya, antaranya 2.1 tu. Masalah yang timbul disebabkan kurang kemampuan dalam menguasai kaedah bahasa Arab. Kesilapan di dalam menentukan kedudukan sesuatu kalimah di dalam struktur ayat dari segi i'rabnya akan membawa kepada salah cara bacaan serta terjemahannya, dan seterusnya membawa kepada pemahaman yang salah terhadap sesuatu hadis. Begitu juga seperti tidak dapat membezakan antara khabar atau badal, antara perkataan yang berada selepas waw ataf atau wawul hal atau waw istinaf. Waw saja beberapa jenis. Min saja beberapa jenis. Lam saja beberapa jenis. Belah-belah kadang-kadang setengah tu. Tu. Yang jadi isu. Baik. Tidak dapat membezakan perbezaan makna-makna huruf jar. Perbezaan menggunakan perkataan nakirah atau ma'rifah dan sebagainya akan menyebabkan kesilapan di dalam memberikan makna kepada sesuatu hadis. Di sini akan dikemukakan beberapa contoh berkenaan dengan nahwu dan i'rab. Tu. Yang tu jadi isu. Jadi isu antaranya berkenaan dengan masalah isteri lah, perempuan dijadikan daripada tulang rusuk suami.
Tu jadi isu. Sebab apa? Sebab min. Sebab min. Sebab min, kalimah min. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha. Min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma, dan seterusnya. Wahai manusia, kami jadikan kamu daripada satu jiwa, Nabi Adam. Dan kami ciptakan daripadanya isterinya. Mana kami ciptakan isteri dia tu daripada dia. Lepas tu mari pula hadis. Khuliqatil mar'atu min dhila'i. Apa tak ingat. Lebih kurang begitulah. Bukan. Al-mar'atu kadh-dhila'i. Al-mar'atu kadh-dhila'i. Lepas tu ada setengah riwayat minadh-dhila'i. Tu. Jadi bawa min tadi, min tu dengan mana separuh dah. Daripada. Min tu daripada. Maknanya perempuan tu isterinya adalah sebahagian daripada suaminya. Lepas tu mari pula cerita Israiliyat. Perempuan ni, isteri ni, perempuan ni diciptakan daripada salah satu daripada tulang rusuk suaminya. Tu sebab tu tulang rusuk kita tu cukup sebelah satu. Pula dah. Jadi itu cerita Israiliyat. Tambah pula. Tu. Lepas tu kalau orang tu dia kahwin bercerau, suami sampai 4-5, tulang rusuk siapa tak tahu. Baik. Jadi dia punca dia pada min. Lepas tu hadis pula al-mar'atu minadh-dhila'i, min daripada tulang rusuk. Lepas tu ada pula adalah kadh-dhila'i. Tu baik. Jadi min tu nak faham min tu min apa? Jadi min dalam Quran tu bukan min litab'id. Min tab'id ni maknanya memberi makna separuh. Separuh. Jadi kalau orang faham min itu dengan memberi makna separuh, kami menciptakan daripada satu jiwa tu Nabi Adam tu isterinya. Maknanya isteri Nabi Adam tu adalah sebahagian daripada Nabi Adam. Dia jadi gitu. Tu. Tapi kalau min yang sebenarnya bukan min litab'id. Tapi min Allah lupa pula. Min untuk menunjukkan bermula. Tu. Bermula daripada kejadian seorang jiwa tadi, isterinya. Tu. Kemudian hadis tadi pula, minadh-dhila'i itu daripada tu bukan dengan makna daripada, tetapi dengan makna dengan makna dengan makna seperti, berdasarkan kepada riwayat yang lain, kadh-dhila'i. Tu. Jadi apa orang panggil pemahaman terhadap min tu, salah faham terhadap min tu, maka jadi salah faham terhadap Al-Quran dan juga terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Nampak mudahnya min je. Tapi kesan dia, kesan dia. Baik. Kemudian kita tengok lagi. Di antara contoh wawul hal dan takkid dengan penggunaan lam pada khabar inna yang terdapat di dalam hadis. Iaitu riwayat ni, innal 'abda la ya'malu 'amala ahli an-nar wa innahu min ahli al-jannah wa ya'malu 'amala ahli al-jannati wa innahu min ahli an-nar. Iaitu sesungguhnya seseorang hamba itu benar-benar beramal dengan amalan ahli neraka sedangkan dia adalah ahli syurga. Dan seseorang itu beramal dengan amalan ahli syurga. Mana benar-benar beramal dengan amalan ahli syurga. Wa ya'malu, tak dalam. Dan seseorang itu beramal dengan amalan ahli syurga sedangkan dia adalah ahli neraka. Baik. Jadi di sini yang saya buat apa orang panggil garisan bawah tu, benar-benar beramal. Jadi benar-benar beramal tu difahami daripada mana? Difahami daripada lam. Lam yang terdapat pada fi'il mudhari' itu, la ya'malu. Innal 'abda la ya'malu. Lam tu memberi makna benar-benar. Lam taukid.
lam taukid yang terdapat pada khabar inna. Dia panggil. Tu. Kemudian yang kedua, wa ya'malu tu tak ada lam taukid. Jadi di situ tidak ada taukid. Taukid ni maknanya memberi mana kuat. Benar-benar, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jadi hak mula-mula tu, seseorang hamba itu sungguh-sungguh beramal dengan amal ahli neraka. Tapi yang kedua, tak ada sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab tidak ada lam. Tidak ada lam. Jadi mana ada beza. Jadi nak memahami lam itu dengan makna tu, itu dalam ilmu nahwu. Jadi kalau tak ada tu, dia tidak akan dapat memahami apakah yang dimaksudkan dengan lam di situ. Kemudian wa innahu tu wawul hal. Wawul hal, bukan waw ataf. Waw ataf ni dengan makna dan. Waw penyambung. Wawul hal ni dia nak cerita keadaan. Nak cerita keadaan. Mana dia benar-benar beramal dengan amalan ahli neraka padahal. Sedangkan padahal dia tu ahli syurga. Jadi tidak diterjemah dengan dan dia adalah ahli syurga. Tidak. Kalau terjemah dengan dan dia adalah ahli syurga, itu tidak tepat. Sebab di situ bukan waw ataf. Bukan waw ataf. Kalau waw ataf, dia dengan mana dan. Seperti kita kata, Ahmad dan Zaid datang dan Zaid. Itu waw dengan mana di situ mana waw lah, guna waw di situ dan tu. Jadi di situ dengan mana ataf, nak menyambung ayat, menyambung satu kalimah kepada satu kalimah yang lain. Tapi di sini bukan dengan makna menyambung ayat tu, tidak. Tapi dengan makna nak cerita keadaan. Padahal kita terjemah dengan padahal ataupun sedangkan. Baik. Jadi tidak dapat membezakan antara fi'il mudhari' yang ditakkidkan dan tidak ditakkidkan akan menyebabkan salah di dalam memahami hadis ini. Jadi fi'il mudhari' pertama malu ada lam. Fi'il mudhari' ni kalimah perbuatan lah, kalimah perbuatan. Menunjukkan makna perbuatan. Jadi yang pertama dia ada lam, yang kedua tak ada lam. Dia beza tu. Jadi kalau tidak dapat membezakan antara ada lam dengan tidak ada lam, maka jadi salah di dalam memahami makna hadis itu. Baik. Di antara contoh masalah tersebut lalu menyebabkan seseorang tidak dapat memahami perselisihan pendapat yang timbul di kalangan ulama kerana tidak memahami kaedah bahasa Arab adalah seperti yang terdapat di dalam hadis ini. Jadi hadis ini, inna awwala ma khalaqallahul qalama faqala lahu uktub. Dia dalam masalah ni, masalah khilaf di kalangan ulama, apa benda yang mula-mula dijadikan oleh Allah Ta'ala. Benda hak mula-mula dijadikan oleh Allah Ta'ala. Tu ada kata arash, ada kata air, macam-macam. Tu. Hak tak betulnya, hak tak ada dalil langsungnya, Nur Muhammad, tu tak ada dalil lah. Tu seperti yang saya sebut tadi, saya jumpa dah. Tengok ada dalam kitab Usul Kafi ada. Dalam Raudhah Minal Kafi pun ada sebut. Tu walaupun tidak sebut dengan jelas. Cuma cerita permulaan kejadian tu hang tak jumpa lagi. Tapi cerita Nur Muhammad Nur Ali tu ada. Duk tengah cari lagi. Insya-Allah lah. Kita buat keluar benda tu lah. Jadi ada yang mengatakan qalam. Mana benda yang mula-mula dijadikan. Jadi asah dia perbezaan pandangan tu kerana hadis ni. Kerana hadis ni. Iaitu apa dia makna dia? Sesungguhnya permulaan ketika Allah menciptakan qalam, Allah memerintahkan kepadanya dengan berkata tulislah. Inna awwala ma khalaqallahul qalama. Itu satu cara baca. Cara yang kedua, inna awwala ma khalaqallahul qalamu. Kalau baca qalama jadi makna lain. Kalau baca qalamu jadi makna lain. Itu jadi khilaf pendapat di kalangan ulama tu. Kerana beza baris itu satu, maka ulama jadi berbeza pendapat dalam masalah berkenaan dengan perkara yang mula-mula dijadikan oleh Allah Ta'ala. Dari segi kaedah bahasa Arab, hadis ini memberikan beberapa makna.
andai kata dibaca al-qalamu dengan marfu' al-qalamu, iaitu dengan mengatakan al-qalam menjadi khabar. Khabar ni kalau kita belajar bahasa Melayu, dia kata predikat. Predikat. Nah, jadi menjadikan al-qalam itu sebagai predikat kepada inna, dan awala menjadi isimnya, iaitu subjek. Awala tu subjek. Jadi kalau orang menganggap awala tu subjek, al-qalam, al-qalamu tu predikat, kalau menganggap begitu, dia akan jadi, maka dia akan memberikan makna bahawa perkara yang mula-mula sekali Allah ciptakan adalah qalam. Dia akan jadi begitu. Jadi kalau baca begitu, al-qalamu, dia beri makna apa? Beri makna Nabi kata, benda yang mula-mula sekali Allah Ta'ala buat adalah pen. Dia jadi gitu. Awak. Itu jadi makna dia. Kalau baca al-qalamu. Mana al-qalamu tu jadi predikat, awala tu jadi subjek. Okey. Tetapi kalau dibaca dengan mansub, iaitu baca dengan al-qalama, iaitu sebagai maf'ul kepada khalaqa, dia menjadi benda hak kena buat. Maf'ul ni maknanya perkara yang kena buat kepada khalaqa, mana Allah Ta'ala menciptakan qalam. Tu qalam tu benda kena buat. Allah jadi pembuat. Khalaqa tu perbuatan, mencipta perbuatan. Allah pembuat. Al-qalama benda kena buat. Kalau baca dengan al-qalama, ia akan memberi makna permulaan ketika Allah menjadikan qalam, maka Allah memerintahkannya dengan berkata. Dan bukan nak menceritakan perkara yang mula-mula Allah Ta'ala ciptakan, tetapi nak menceritakan yang mula-mula Allah perintahkan qalam bila ia menciptakannya. Baik. Jadi di sini dia jadi macam mana? Kalau kita kata baca al-qalamu, dia jadi predikat kepada awala tu, dia akan jadi hadis tu nak cerita benda yang mula-mula sekali Allah Ta'ala buat. Dia akan jadi begitu. Maknanya nak cerita benda yang mula-mula sekali Allah Ta'ala buat, pen. Pena, qalam. Dia jadi makna gitu. Dan memang ada setengah ulama yang kata begitu. Tetapi pendapat tu boleh dikatakan pendapat yang marjuh, yang tidak ditolak oleh kebanyakan ulama. Jadi asal dia ni, kebanyakan ulama lain kata tidak, bukan qalam, bukan pen. Patah hadis ni dia kata bukan al-qalamu, al-qalama. Bila baca al-qalama, dia jadi apa? Dia jadi makna dianya, mula-mula sekali bila Allah Ta'ala cipta pen, mula-mula sekali Allah Ta'ala perintah dia, tulislah. Nak cerita hak tu. Jadi nak ceritanya perintah pertama Allah Ta'ala kepada qalam, bila mana Allah menciptakan qalam, adalah Allah Ta'ala suruh tulis. Nampak? Beza dah. Beza tu baris satu tu lah. Beza dah makna dia. Beza dah. Jadi khilaf pula. Berbeza pula pendapat dalam masalah tauhid. Dalam masalah akidah. Jadi beza pula situ. Baik. Jadi makna kalau nak cerita benda mula-mula dijadikan, itu lain. Kalau nak ceritakan perintah pertama bila Allah menjadikan qalam, itu benda lain. Mana dua perkara yang berbeza. Baik. Kemudian mungkin timbul pula kenapa awala dibaca dengan mansub juga bukannya marfu', sedangkan ia adalah khabar kepada inna. Ni cerita inna pula. Inna tu, inna dia ada isim, dia ada khabar dia. Maka jawapannya adalah awala dibacakan dengan mansub sebagai zarfiyah, tetapi ianya berada di tempat rafu' sebagai khabar inna, dan isimnya adalah dhamir sya'an yang ditakdirkan daripada inna. Di hakikat sebenarnya innahu awwala. Tu. Ini agak payahlah sikit. Jadi awwala tu mansub ala zarfiyah. Nasab tu sebagai zaraf. Sebab dia ni zaraf ni dia dia menunjukkan kepada tempat dan juga masa. Jadi ni nak cerita masa mula-mula. Takdir dia fi, mana pada permulaan Allah menciptakan qalam, maka Allah suruh begitu.
Kemudian 2.1.3. Yang ni kita tangguh dulu lah. Saya berbuat setok lah agak. Sebab hari ni pun ada program tu petang tadi dekat Ipoh. Nak balik jauh pula ni. Rasanya kita berhenti dulu situ sebab kalau nak habis malam ni memang tak larat ni. Letih ni kalau nak habis ni. Jadi perbahasan ini agak berat sikit. Agak payah sikit. Nak kata boleh faham sepenuhnya tu payah. Tapi paling-paling tidak adalah gambaran sikit sebanyak. Gambaran sikit sebanyak macam mana benda tu memainkan peranan. Macam mana ilmu nahu tu memainkan peranan. Ni baru ilmu nahu baru. Tidak ilmu lain lagi. Ilmu lain pun begitu juga mempunyai peranan di dalam nak menguasai hadis dan juga Al-Quran. Dan benda-benda ni kalau nak ceritalah, benda-benda ni kalau kita tengok dalam sistem pengajian di Pakistan, dia kuasai dulu, lepas tu belajar hadis, belajar mishkat, belajar hadis tu, selepas tu lah belajar antaranya hak belajar selepas daripada tu belajar ifta, belajar darul ifta, masuk belajar nak buat fatwa ataupun ambil takhusus hadis khusus pula, buat rijal saja ke apa tu. Jadi nak ceritanya, nak belajar jadi mufti, kena mahir dulu ni. Mahir dulu hadis. Baru boleh belajar jadi mufti. Belajar buat keluar fatwa. Tak jadi mufti lagi. Lulus pandai belajar buat fatwa, baru boleh dilantik sebagai mufti. Boleh beri darjat mufti. Walaupun tak jadi mufti pun boleh lah, pakak mufti tu. Tu. Tapi nak ceritanya, sebelum jadi tu, ni kuasai belakang ni. Ni syarat utama. Tu. Kadang-kadang ada mufti Arab tak pandai. Allah, baca buku terjemahan macam mana. Kalau kita tengok dalam sistem pengajian di Pakistan tu, ni kena kuasai semua ni. Barulah munasabah. Barulah tengok di Pakistan tu, sekolah-sekolah pusat-pusat pengajian dia tu, boleh buat keluar buku fatwa tiap-tiap tahun. Sekolah buat mana keluarkan buku fatwa, bukan pejabat mufti, sekolah. Daripada darul ifta dia. Darul ifta ni siapa hak tulis fatwa tu? Hak tulis fatwa tu pelajar-pelajar belajar buat fatwa tu lah. Pelajar tu buat, orang mari tanya, hari ni mari tanya, saya ni ada masalah ni, masalah saya begini-begini. Pelajar tu tulis. Pak cik mari 3 hari lagi, pak cik mari ambil fatwa. Jadi pelajar tu cari belek kitab tu, belek usul fiqh, belek qawaid, belek. Buat, bagi kepada guru darul ifta tu. Guru tu mufti lah. Guru tengok, tak lulus, buat balik. Gitulah contohnya dia. Lepas tu tengok lulus. Guru tu lulus. Fatwa dia tu betul. Pak cik tu mari 3-4 hari lepas pada tu, pak cik tu mari dia tunjuk, ni pak cik fatwa hak pak cik nak. Pak cik tu ambil, gini fatwa, pak cik tu balik. Himpuh cukup setahun, keluar buku fatwa daripada Jami'atul Ulum Al-Islamiyah. Buku fatwa 7 jilid hak tahun ni daripada Jami'ah Newtown. Keluar. Jami'ah lain pun keluar buku fatwa dia. Tengok. Sekolah buat keluar buku fatwa. Bukan pejabat mufti. Jadi kita tunggulah pejabat mufti keluar buku fatwa juga. Tapi maknanya seperti yang saya sebut tadinya, maknanya sebelum nak masuk situ tu hak ni kena kemah. Mantap dulu hak ni. Barulah boleh duduk pejabat tu. Ya. Berapa lama kita masuk untuk dapat menguasai balai? Saya mengajar di Manjung. Mengajar ada satu kelas tu, mengajar ni lah nahu ni. Nahu, patu sorof, patu i'rab. Satu kelas tu sudah 4 tahun. 4 tahun pun duduk main. Ada yang boleh kuasa, ada yang faham, ada yang nampak, ada yang tak nampak. Dah seminggu sekali. Orang tua pula. Campur-campur lah orang muda pada. Lepas tu ada satu lagi grup muslimat. Perempuan saja. Tu 3 tahun lebih dah. Tu ramai. Dekat 30 orang. Tu memang semangat sungguh. Kita pun lemuk. Tengok tabik. Mana suri-suri rumah lah. Pagi-pagi. Kelas pagi Selasa. Pagi dia mari. Apa dia? Semangat mengaji. Setengah tu memang boleh kuasai. Boleh nampak. Boleh itu. Alhamdulillah. Walaupun tidak peringkat tinggi betul lagi. Tapi boleh sikit sebanyak. Itu seminggu sekali.
Kalau kita belajar betul seperti di sekolah-sekolah pusat pengajian, tiap-tiap hari ya belajar. 2 tahun tu insya-Allah, 2 tahun 3 tahun tu boleh insya-Allah. Dia tahun pertama dia belajar nahwu saraf dulu, nahwu saraf. Hak bahagian bahasa Arab ni lah, hak pelajaran lain pun belajar juga. Masuk tahun kedua tu baru dia belajar i'rab, berlatih. Soal jawab. Ni baca macam mana? Baca. Tak betul? Baik. Sebab apa baca begini? Mana ustaz tanya. Soal jawab. Dah hak mana betulnya? Tanya orang ni pula. Mana duk main dengan i'rab. Baru betul-betul mahir. 3 tahun, 4 tahun tu insya-Allah boleh lah. 3 tahun. Dia kena sungguh-sungguh. Kena itu. Itu tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari belajar. Kadang-kadang buku tu, apa orang panggil sebaris. Sebaris 4 kalimah tu, sejam duk main hak tu lah. Ni sebab apa baris ni asal daripada kalimah mana. Duk main hak tu. Baru betul-betul menguasai. Tapi kalau belajar seminggu sekali tu, payahlah sikit campur dengan kerja apa. Tapi kok mana apa yang saya tengok di Manjung tu, hak saya buat tu memang saya kagum kadang-kadang kesungguhan dia tu. Walaupun buat dia kadang-kadang macam mana hari ni? Tak tahulah ustaz. Duk main gitu. Tapi minggu depan mari pula. Tidak kata minggu depan tak mari, dak mari. Semangat. Kita bukan dah bagus sungguh buat dia semangat nak ngaji. Lepas tu bila kita buat contoh tu, kita buat mari daripada hadis. Saya guna untuk latihan i'rab tu, saya guna buku Abdul Hasan Ali An-Nadwi, Qisasun Nabiyyin. Jadi Qisasun Nabiyyin tu cerita Nabi, Qisasun Nabiyyin lil atfal, kisah Nabi-Nabi untuk kanak-kanak. Tu. Dia buku tu, buku cerita Nabi, tapi di samping tu dia buku sastera. Itu antara kisah Nabi-Nabi yang insya-Allah sahih. Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, India tu. Jadi daripada buku tu, walaupun dia tu buku cerita, tapi kita ambil daripada buku tu untuk berlatih i'rab. Jadi satu ayat tu saya gilirkanlah. Minggu ni belajar saraf, minggu depan belajar i'rab. Jadi belajar i'rab tu sejam tu satu ayat. Satu ayat 45 perkataan tu. 45 perkataan tu sejam. Duk main hak tu. Kana ni kalimah apa namanya tu. Tu sebab tu apa baca ni apa azaru ni sebab apa tak boleh tanwin. Namanya tu. Nak suruh mahir tu. Ada apa soalan ya? Jadi saya rasa kita tangguh dulu lah untuk malam ni. InsyaAllah kalau ada peluang, mungkin saya datang hari Rabu ke minggu depan. Sekali lagi insyaAllah kita jadi dia walaupun seperti yang saya sebut tadi lah, walaupun payah, tak kata boleh faham kaedah bahasa Arab tu dengan belajar ni, tidak. Tapi setidak-tidaknya kita dapat gambaran betapa pentingnya ilmu tu dalam nak menguasai hak ni. Jadi kita tangguh dululah kuliah kita, insya-Allah. Kita jumpa pula dalam kuliah yang akan datang. Wallahu alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil subhana. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa